الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ولا قوة إلا بالله. Mandi sunat ihram. Sebelum pakai kain ihram, sunat mandi. Orang yang boleh semayang mandi, orang uzur haid nifas pun dia nak pakai kain ihram, dan satgi dia nak niat ihram, sunat mandi. Sebelum mandi, potong kuku, cabut bulu-buluan. Dan sunat bagi perempuan memakai inai di tangan, di jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Sebelum mandi sunat ihram. Dan mandi ni sunat berwangi-wangian, pakai shampoo, pakai sabun. Lepas mandi sunat berwangi-wangian, pakai bedak, pakai minyak wangi. Sebab nanti bila lepas niat, mandi ni tak niat lagi, nanti lepas niat tak boleh pakai wangi-wangian, maka sunat mewangikan badan dengan bedak dan sebagainya. Bila kita mandi sunat, dia macam mandi wajib juga. Dia ada niat dan meratakan air seluruh badan. Bila ibadat, dia kena buat bagi elok, ratakan air seluruh badan. Kalau tak rata, jadi dosa pula, sebab kita buat ibadat yang tidak sah, ibadat yang dipanggil ibadah fasidah, ibadat yang rosak. Jadi mandi sunat dia bukan boleh cincai, dia mesti ada niat dan ratakan air seluruh badan macam mandi wajib juga. Kita tengok dalil. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waghtasala, rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu. Artinya daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini Nabi pernah puji dia, Zaid bin Thabit. Nabi kata orang yang paling alim faraid. Sesungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan pakaiannya untuk mandi sebelum berniat ihram. Kemudian seterusnya ada lagi mandi sunat yang lain, masuk ke tanah suci Mekah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi dhi tuwa حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله رواه البخاري. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau tidak akan masuk ke Mekah melainkan bermalam terlebih dahulu di Dhituwa, nama tempat. Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, dia ni orang yang paling, manusia yang paling rajin ikut sunnah Nabi. Sampai tang mana Nabi duduk pun
dalam satu perjalanan dia berhenti duduk. Pasal Nabi duduk, tak ada pasal-pasal dia berhenti duduk. Orang tanya dia duduk berapa, dia tanya dulu Nabi biasa duduk. Dia cukup ikut sunnah Nabi. Apa Nabi buat dia cukup tiru. Jadi ni dia tiru Nabi. Nabi kalau sampai Mekah malam, Nabi tak masuk Mekah. Nabi pergi satu tempat dulu nama Dhi Tuwa, tidur semalam di situ. Esok pagi lepas subuh baru Nabi masuk ke Mekah. Tapi kita tak boleh buat macam tu lah. Tak boleh buat macam tu. Kita dah booking hotel apa semua, dia pergi tidur tentu pula. Kacau lah. Dan di situ ada telaga di Dhi Tuwa tu, kira sempadan lah nak masuk Mekah tu. Ada telaga, ada kemudahan untuk mandi apa dulu. Lepas main subuh tu baru masuk ke tanah haram Mekah. Melainkan bermalam terlebih dahulu di Dhi Tuwa sehingga waktu subuh dan mandi di situ. Kemudian beliau masuk Mekah di siang hari. Siang tu mana lepas subuh tu siang lah. Beliau menyebut bahawa Nabi SAW melakukan perbuatan itu. Mandi untuk berwukuf di Arafah. An Ibn Umar radhiyallahu anhu ma kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yuhrima wa lidukhuli Makkah wa liwuqufihi ashiyat Arafah, rawahu Malik fil Muwatta. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mandi sunat ihram sebelum berniat ihram. Satu, mandi sunat untuk masuk Mekah sebelum masuk Mekah, dan mandi untuk wukuf pada waktu petang Arafah. Sebelum nak masuk kepada Arafah, petang ni lepas zuhur lah, bermula waktu wukuf, dia mandi dulu. Kemudian ada lagi mandi untuk tawaf dan sa'i. Mandi sebelum tawaf sa'i. Maknanya mandi ijtima' lah. Bila kita nak pergi berhimpun ramai-ramai, sunat mandi. Mandi masuk ke Madinah, sebelum masuk Madinah. Kalau dah masuk dah pun, kita mandilah sebelum pergi ziarah Nabi, mandi dulu. Sebelum nak masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu, mandi dulu. Di Masy'aril Haram, dan melontar jamrah pada hari-hari tasyrik. Ni pun dia dalil dia tak ada. Dalil dia berhimpun beramai-ramai lah. Nak melontar jamrah tu bersesak-sesak orang ramai. Jadi bila kita nak pergi tempat orang ramai, sunat mandi dulu. Itulah dalil dia. Cari dalam Quran hadis tak ada lah mandi melontar ni. Tambahan mandi selepas memeluk Islam. Orang bukan Islam lepas mengucap dia mandi. Hukum mandi tu, kalau dia masuk Islam, dia kanak-kanak mengucap 2 kalimah syahadah, dia belum baligh kanak-kanak, maka sunat dia mandi. Budak tu lepas mengucap mandi. Budak-budak boleh masuk Islam, mengucap jadi Islam lah. Sayyidina Ali masuk Islam masih kanak-kanak, belum balik 10 tahun, sunat mandi. Tapi kalau dah tua, dah dewasa, dah baligh, mengucap 2 kalimah syahadah, yang tu wajib mandi, bukan sunat. Itu mandi wajib. Lepas mengucap tu dia mandi wajib. Pasal sebelum ni tentu dia pernah junub, pernah bersetubuh, pernah mimpi, pernah haid. Maka mandi selepas masuk Islam ni bagi yang dewasa hukumnya wajib, bukan sunat. An Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridu al-islam fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin, rawahu Abu Daud. Daripada Qais bin Asim radhiyallahu anhu berkata, aku datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin memeluk agama Islam. Maka baginda lepas dah mengucap, maka baginda menyuruh aku mandi dengan air biasa dan air daun bidara. Air biasa tu air mutlak. Lepas tu nak bagi segar lagi, tambah dengan air daun
Daun bidara ni selalunya orang guna mandi mayat. Mandi tak mati pun boleh guna. Kalau ada pokok bidara, daun tu jangan tunggu mati, hidup memulih kita manfaatkan untuk kesegaran tubuh badan, untuk kesihatan. Macam ayak daun pandan, ayak orang-orang kita ni ayak bunga apa semua kan, tidak salah. Jangan ada kepercayaan karut marut khurafat, sudah boleh mandi ayak bunga, ayak daun. Baik, jadi Nabi suruh dia mandi ayak biasa. Untuk sahkan mandi dia tu ayak mutlak. Lepas tu ada lagi tambahan dengan ayak daun bidara. Wa 'inda Tirmizi annahu aslama fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila. Menurut riwayat Imam At-Tirmizi, sesungguhnya Qais telah memeluk Islam. Dia mengucap dah, lepas tu dia pergi isytihar depan Nabi, mengucap dulu. Ada riwayat dia memang mengucap depan Nabi, ada riwayat dia mengucap dah dekat orang lain. Lepas tu dia dibawa datang jumpa Nabi. Kita pun kalau ada kawan-kawan nak mengucap, bagi dia mengucap dululah. Tak payah kata jom kita pergi jumpa ustaz, ada ceramah tang mana-mana ke, Ustaz Azhar Idrus kata apa, jom hampir mengucap kan. Mengucap depan kita dulu, lepas tu baru bawa pergi jumpa. Mengucap ni jangan dilambat-lambatkan, takut dia mati. Jadi kalau ikut riwayat Imam Tirmizi, dia mengucap dah dekat sahabat-sahabat lain. Lepas tu dia nak isytihar tu, dia pergilah kat Nabi, pergi cerita kata dia memeluk Islam. Nah, macam tu. Mengucap tak mesti depan ustaz, depan tok guru, depan tok imam. Mengucap depan kawan-kawan pun tak apa. Bahkan orang yang berjaya mensyahadahkan bukan Islam, dia dapat pahala yang sangat besar. Tunggu bawa pergi jumpa ustaz apa dapat pahala kat ustaz? Ajak dia mengucap, hang dapat pahala besar. Pahala Nabi kata, kalau orang dapat hidayah dengan usaha kamu, kamu pujuk dia, kamu ajak dia, kamu dakwah dia, dia masuk Islam. Oh, besar pahala. Nabi kata lebih baik daripada memiliki unta merah. Orang Arab lah, kita dengar biasa unta nak buat apa? Melih kurban makan. Sahabat Nabi waktu tu ni pun naik unta merah ni kira habis mita, habis besar lah, anugerah sangat besar. Kenderaan paling istimewa. Sesungguhnya Qais telah memeluk Islam. Kemudian Nabi memerintahkannya supaya mandi. Habis tajuk tu, kita masuk pula tajuk babut tayammum. Bab tayammum. Dalil pensyariatan tayammum dari Al-Quran. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Surah Al-Maidah ayat 6. Ayat 6 ni juga Allah Ta'ala cerita tentang wuduk. Ayat wuduk pun ayat 6, ayat tayamum pun ayat 6. Nabi sebut Allah tak terima solat seseorang kamu melainkan dengan bersuci. Bersuci itu basuh najis, berwuduk ataupun tayamum. Kalau tak boleh wuduk, tayamum. Itu syarat sah solat. Maksudnya jika kamu sedang sakit atau dalam musafir, atau seseorang dari kamu datang dari tempat membuang air, batal wuduk tu, buang air besar, atau kamu menyentuh perempuan. Sentuh ni dalam mazhab Syafi'i kulit ke kulit lah. Laki sentuh perempuan kulit ke kulit, dia boleh kahwin dengan perempuan tu, batal wuduk.
Sebahagian mazhab kata sentuh ni maknanya bersetubuh, bukan sentuh kulit ke kulit. Ni ayat ni juga menceritakan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Lalu kamu tidak mendapati air, maka tayamumlah dengan tanah yang suci, maka sapulah debu ke muka dan tangan kamu. Itu dua anggota tayamum, muka dan tangan. Allah Ta'ala sebut tangan. Tangan ni dia punya daripada jari sampai ke ketiak, itulah tangan. Kadar mana nak sapu tu, ini beza pendapat di kalangan ulama. Kalau wuduk tu sampai siku lah, itu sepakat. Adapun tayamum khilaf. Ada pendapat yang kata tangan ni, tangan yang orang curi kena potong tu lah, potong tangan. Tangan tu maknanya sampai pergelangan tangan. Bawa sapu tani je, sapu muka dan sapu pergelangan tangan. Tapi mazhab Syafi'i ni semua ijtihad lah, dalil tak jelas. Dalil tak jelas, panggil dhanni, pakat duk sangka-sangka. Imam Syafi'i sangka tangan tu maksudnya tangan sampai siku. Pasal tayamum ni nak ganti wuduk. Wuduk yang rukun tu basuh tangan sampai ke siku. Jadi kita pun sapu debu sampai ke siku, ikut mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab sapu pergelangan tangan. Sebenarnya dua-dua pendapat tu zanni, dia tidak ada nas qat'i. Pasal Allah Ta'ala kata sapu muka, muka jelas dan tangan. Tangan tu dia panjang sampai ke ketiak. Nak sapu dekat mana? Sapu sampai ketiak ke, sapu sampai siku ke, sampai pergelangan tangan. Semua tu dipanggil tangan. Tak apalah, tu khilaf. Dalil pensyariatan tayamum dari hadis an Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Rawahu Muslim. Artinya daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keseluruhan muka bumi dijadikan masjid untuk kita. Perkataan untuk kita dalam bahasa Arab sebut lana, menunjukkan khususiat. Untuk kita mana untuk kita umat Nabi Muhammad ni saja boleh semayang di atas tanah. Umat-umat lain sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Harun pun semua, sampai umat Nabi Adam, semayang mesti di rumah ibadat, dalam masjid, surau macam tu. Dipanggil ma'bad, tempat ibadat. Untuk kita boleh semayang atas tanah, tak ada masalah. Semayang tepi jalan, semayang di atas padang bola, tepi pantai, semua sah. Allah jadikan seluruh permukaan bumi ini seperti masjid, tempat sujud. Masjid tu mana tempat sujud? Boleh sujud lah, boleh solat. Masjid, musalla, tu maksudnya tempat solat, tempat sujud. Masjid tu daripada kata dasar dia sin jim dal, sajada. Masjid, huruf asal dia sin jim dal. Masjid mana tempat sujud. Sujudlah di mana-mana pun boleh, tak mesti sujud dalam masjid. Hatta ulama bincang, kalau dia sujud, dia solat di dalam gereja pun sah, tapi makruh, takut timbul fitnah. Orang kata dia Kristian apa lagi, viral pula, fitnah. Semayang di kandang lembu, kandang unta, kandang kambing pun boleh. Semayang dalam bilik ayak pun boleh, dia terkurung dalam bilik ayak, semayang dalam bilik ayak, lantandah boleh. Yang penting lantai itu suci, menghadap arah kiblat. Tapi makruh lah semayang di tempat sembelihan, semayang tepi tong sampah, semuanya boleh. Yang ni lana untuk kita umat Nabi Muhammad saja. Umat-umat lain ni pun tak tahu, dia pun tak pernah beramal macam ni. Sama juga makan ikan tak sembelih. Umat-umat lain ikan pun kena sembelih. Tuan-tuan duk sembelih ikan ke? Kata menung mana nak dah sembelih, main mati dah. Umat lain temenung ke apa semua sembelih.
putih horat mana saya tak tahulah, tapi sebelah kita ikan keli pun dia pun bagi mati begitu je. Jadi untuk kita, Nabi kata uhillat lana maitatan, 2 bangkai halal khusus untuk kita, tak payah sembelih. As-samaku wal jarad, ikan dengan belalang. Saya tak bisa makan belalang. Duk baca hadis tu banyak kali dah, makan tak pernah pun. Entah bisa makan ke belalang. Belalang hak boleh makan lah. Orang kata belalang kunyit ke apa ke. Belalang kot Malaysia halus-halus nak makan apanya. Halus sangat, kecil sangat, tak ada isi. Tapi boleh makan lah. Belalang tu tak bawa penyakit, tak ada racun, boleh makan. Adalah cara bersiang dia, bukan kena sembelih, bersiang dia, buang perut dia apa semua, macam ikan lah, perut kena buang, tak payah sembelih. Termasuk juga ikan ni dalam mazhab Syafi'i, hidupan air, udang, ketam, sotong masuklah dalam tu. Pasal ada hadis lain, Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum berwuduk menggunakan air laut. Walaupun soalan tentang wuduk, tapi Nabi kata air laut itu wattahuru ma'uhu, airnya suci menyucikan, airnya bersih, air mutlak air laut tu. Al-hillu maitatuhu, semua bangkainya halal dimakan. Nabi tak cakap ikan, Nabi kata bangkai-bangkai laut halal dimakan, termasuk udang, sotong, ketam, apa lagi lah, siput-siput apa semua, hidupan air boleh dimakan. Itu pun untuk kita aja, ikan belalang. Lepas tu untuk kita lagi, Nabi kata ada 2 darah boleh makan. Darah ni semua syariat tak boleh makan. Daripada zaman Nabi Adam tu sampai zaman Nabi Muhammad, mana boleh makan darah? Darah mengalir, tak boleh. Termasuk hati, limpa, apa, jantung, umat-umat lain tak boleh pasal itu darah. Tapi untuk kita boleh, dihalalkan khusus untuk kita. Al-kabidu wat-tihal, darah yang dimaksudkan ialah hati dan limpa. Boleh makan hati, hati, limpa, apa lagi, lempung. Bila tu apa? Lampung ke lempung, tu berbentuk darah jugalah. Hak darah kurang lah boleh makan, hak darah tinggi makan, tambah lagi, tambah darah. Tapi halal lah, halal untuk kita, khususiat dia bagi. Dan dijadikan tanahnya sebagai alat menyuci apabila kita tidak mendapati air. Al-riwayat lain, walau 10 sinin, 10 tahun tak ada air pun tak apa, boleh guna tanah. Macam mana hidup 10 tahun tak ada air? Air ada, tapi dia spare untuk minum. Air, kekurangan air, Nabi kata 10 tahun boleh tayamum, 10 tahun tak apa. Orang fikir Nabi cakap ni lebih-lebih 10 tahun nak hidup guna, tak ada air, bukan tak ada langsung, ada, tapi habuan untuk minum, mandi, masak, ada sikit-sikit lah, kena jimat-jimat. Bila keadaan macam tu, dia boleh minum, dia boleh masak nasi ke guna air kan, air ada, mandi pun boleh. Cuma nak wuduk tu, mungkin mufti zaman tu fatwakan wuduk tak payah wuduk, tayamum dengan tanah. Maka Nabi kata 10 tahun berturut-turut pun tak apa, salatnya sah, kerana kemarau, air tak cukup, bekalan air tak cukup. Ini pun untuk umat kita aja, umat Nabi-Nabi lain dia kena gagah cari air lah. Nak solat, nak sembah Allah, cari air. Air tak ada pun cari sampai jumpa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام
فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته متفق عليه. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di tempat bernama Al-Baida atau Zatul Jaish, aku kehilangan rantai. Ini perjalanan balik, bukan perjalanan pi, perjalanan balik. Pi itu pi perang. Nama perang Zatul Riqa', ada nama perang nama Zatul Riqa'. Riqa' tu makna bertampung-tampung, kerana Nabi pakai baju tu ada beberapa tempat cari Nabi tampung. Jubah Nabi tu berlubang-lubang, Nabi tampung. Tapi jubah elok pun ada juga. Hari Jumaat Nabi khutbah jubah mahal, tersangat mahal, berapa dinar saya tak ingat. Kalau satu dinar pun RM800. Kalau satu dinar RM800 harga kambing. Ada jubah lawa. Sama kalau raja-raja delegasi wakil-wakil negara hantar mai kan, oh Nabi pakai lawa. Mahal daripada jubah kita. Jubah kita kalau RM800 pun tak tahu terah mana. Ni RM50, RM50. Haramain kan. Nabi ada jubah nilai ribu-ribu lah. Ada biasa-biasa Nabi pakai jubah. Itu orang panggil apa? Zuhud Nabi dan juga bab siasah lah, politik Nabi lah. Tak mau tunjuk kaya sangat apa semua kan. Politik kepimpinan Nabi. Baik. Jadi perang ni dipanggil Zatul Riqa'. Pergi perang pun tak jadi. Ada cerita juga bila musuh lari ni, Nabi berhenti satu tempat, berehat. Tengah malam tu tidur, Nabi minta lah ada orang yang bertugas kawal, jaga jangan tidur. Ada seorang tu dia bersedia untuk jaga tentera. Dua orang. Tu ni perbincang, seorang jaga separuh malam. Bila dia letih, dia nak tidur, dia gerak kawan dia pula jaga sampai ke subuh. Kemudian ada musuh yang panah. Sahabat yang sedang semayang kena panah. Dia semayang kena panah. Beberapa anak panah kena dicabut, terus solat sampai dia tak larat dah, barulah dia berhenti solat dan digerak kawan. Semua Nabi dan para sahabat semua pakat bangkit tidur. Tu cerita kena panah. Dan solat dia tu dia teruskan. Di situ ulama sebut hukum kalau darah sendiri yang keluar ketika sedang solat tidak batal. Walaupun darah najis, tapi darah kita keluar banyak mana pun tak apa. Darah kita sendiri, bukan darah orang lain. Kecuali kalau tengah sembahyang keluar darah haid lah. Orang perempuan tengah-tengah sembahyang keluar darah haid, jangan kita kata boleh teruskan solat. Tak boleh. Darah haid habis lah, batal lah solat. Darah luka ni tak apa. Ini perjalanan balik balik dengan Sayyidatina Aisyah sampai satu tempat nama Al-Baida atau Zatul Jaish. Kata ulama dekat dengan Bir Ali, tempat kita duduk niat ihram tu. Sampai ke betul lah. Tempat duduk niat ihram kan Bir Ali. Lah nama Bir Ali dulu nama Al-Baida ataupun Zatul Jaish. Tak Madinah lagi lah Bir Ali. Dan tempat Baida Zatul Jaish ni juga Nabi pernah cerita akan ada di akhir zaman satu tentera mereka mai daripada Syria. Mereka nak pergi Mekah, nak pergi runtuh Kaabah. Mereka sampai di Baida ni,
Dari Syria memang kena lalu ke Madinah baru boleh sampai Mekah. Ini pertujuan nak pergi Mekah, nak runtuh Kaabah, sampai dekat Madinah. Belum masuk Madinah, baru sampai dekat-dekat Madinah, di Baidak Allah tenggelamkan mereka dalam bumi. Nama tentera tu tentera Sufyani. Ada satu kumpulan lah, kumpulan Sufyani. Akan berlaku nanti. Baik, kata Sayyidatina Aisyah, sampai tempat tu rantai jatuh. Aku kehilangan rantai. Rantai ni dia pinjam rantai kakak dia, nama Asma binti Abi Bakar. Bukan rantai dia sendiri, rantai pinjam. Kita berhenti dekat ni dulu. Hadis ni panjang. Kuliah subuh tak boleh lama-lama, matahari pun dah terbit. Jadi minggu depan kita sambung balik kisah Sayyidatina Aisyah kehilangan rantai. Bukan rantai dia, rantai yang dia pinjam daripada kakak dia, nama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi